Kita sampai ke hadis 408. Masih lagi duk cara bab semaya jemaah. Orang tena tak ada kena-mengena pun sekurang-kurangnya dia boleh ambil tahu. Hadis 408. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula salati ar-rajuli wa qisara khutbatihi ma innah min fikhihi rawahu Muslim. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya panjangnya solat jemaat seseorang dan singkat khutbahnya adalah petanda kefakihannya. Kefakihannya maknanya pemahamannya yang mendalam. Riwayat Muslim. Faham ke apa maksud dia? Ammar bin Yasir, seorang sahabat Nabi, dia kata dia dengar Nabi kata, semaya jemaah ada semayanya lama, semaya panjang. Khutbahnya pendek. Bukan khutbah panjang, semaya pendek. Faham? Khutbah pendek, semaya panjang, tu menunjukkan tu imam ataupun tu khatib tu orang yang faham sungguh agama. Yalah. Jadi kita ni baliklah ni. Khutbahnya panjang. Semaya inna a'taina. Jadi Nabi ni semaya panjang. Sebab kita nak pergi semaya jemaah, bukan nak khutbah jemaah. Khutbah tu sampingnya je. Sebab tu imam ni dengan hadis ni. Sebab tu imam, jadi tu imam masjid baca hadis ni. Nampak tak? Ini hadis sahih riwayat Muslim. Okay. Orang yang mengaji kelas hadis pun wedding dengan cikgu rasa faham benar kalau sebut hadis Muslim dah. Duduk kelas nombor berapa lah hadis ni? Nombor 1. Cikgu rasa dia tahu. Masuk kelas nombor 1. Dia sekali dengar gapo guru dia? Bukhari. Ingat kau nasi Bukhari tu. Jadi hadis ni sahih semua. Gapo dia hadis ni sebut saat ni? Tu imam ataupun tu khatib ia reti, dia pendek khutbah, dia panjang semaya. Baca pula 409. Wa an Ummi Hisham binti Harisah radhiyallahu anha qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin 'ala al-minbar idza khataba an-nas, rawahu Muslim. Dari Ummu Hisham binti Harithah radhiyallahu anhu katanya, aku tidak mengambil qaf wal Qur'anil Majid, maknanya surah Qaf ni, kecuali dari lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca setiap khutbah jemaah di atas mimbar ketika berkhutbah di hadapan orang ramai. Ini hadis juga riwayat daripada Muslim. Baru kita nak bincang dua hadis tadi. Hadis tersebut menganjurkan agar dipanjangkan solat jemaah serta dipendekkan khutbahnya. Ni kesimpulan ni. Kita faham daripada hadis tadi, hadis ni suruh kita panjang semaya jemaah, pendek khutbah. Memendekkan khutbah bermaksud merengkaskan ucapan melalui bahasa yang mudah difahami, ringkas dan padat. Jadi tuk khatib ataupun imam ni bila nak baca khutbah, dia kena racem molek isi-isi khutbah dia tu, tidak meleret-leret dan tidak berulang-ulang. Kadang-kadang panjang saja, poin tak ada dek main beli hak tu lah. Kan? Jadi kita
Dari segi nak tahu sunnah Nabi dia kena belah ni. Panjang tempat sembahyang. Memanjangkan solat pula bermaksud imamnya membaca surah yang panjang pada rakaat pertama dan surah yang pendek pada rakaat kedua dengan bacaan yang tertib dan teratur serta menjaga rukun dan tamakninah serta memelihara rukun yang sunat. Hal ini adalah kerana solat adalah tempat yang paling penting untuk bermunajat kepada Allah. Kita pun tahu, tak adalah sekalian ibadat-ibadat kita yang paling kemuncak sekali ialah semayang. Semayang itu tempat munajat. Kalau doa pun dari semayang itu lebih afdal daripada doa luar semayang. Cuba tengok contoh. Semayang jenazah. Semayang jenazah sebenarnya, kalau mengikut sunnah-sunnah, dia panjang tu, lepas takbir yang ketiga, sebab doa situ. Lepas wisalah, cuba tengok Mekah tu, tak ada doa dah. Sebab doa luar semayang ni bila-bila pun boleh. Tapi tak semayang mayat pak kita ke tak? Allahu Akbar, mula-mula baca teh tak? Allahu Akbar, baca selawat tak? Allahu Akbar, kita kadang-kadang hap-hap pendek. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sekarang tu boleh. Sinilah kalau kita pergi semayang Mekah ke panjang sungguh ni. Panjang kalau pergi Mekah. Tidak gidah di bahasa Mekah. Cuba ingat. Sebabnya, ketika semayang itu tempat yang munajat dengan Tuhan. Situlah patutnya doanya. Ni sudah tiga doa, tiga lepas takbir, tiga sependek. Lepas wisalah tu kok. Nak boleh kau akak tu Allah. Memang tidak ada salah kalau doa tu. Tapi bapa tepat comel tadi, tepat orang kata Tuhan duduk nak terima, tepat munajat jadi pendek pula tu. Sebab tu kalau nak tengok amalan sebenarnya, dia kena tengok orang Mekah dengan Madinah. Sebab situlah Nabi lahir, situ Nabi mati. Turun-temurun. Saka Nabi duduk situ, ditiru oleh orang kemudian sampai hari ni. Nah, Mekah Madinah tu tepat sebagaimana hak Nabi buat. Tapi orang tak asyik lah bunyi Mekah Madinah. Dia kata, bukan pok kita pula. Ini masalah dia. Nampak tak? Cuba kita baca hadis-hadis. Kalau baca hadis kan, serupa Mekah lalu. Tak serupa, kita serupa Mekah. Tengok lepas Mekah, lepas Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas banyak-banyak lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Gak sama, nyuk. Oklah ni. Baik. Ni kita tidak ambil peluang tempat muda. Sebab semaya ajak tengok semaya, tengok sujud. Situlah berdoa molek. Yalah lepas pada tu nak berdoa pula boleh, tapi nak banding dengan doa di luar semaya, lebih mustajab doa di dalam semaya. Tak? Oleh itu solat yang panjang dan khutbah yang pendek adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok sunnah. Gapo makna sunnah ni? Hak Nabi buat. Apa tak? Lawan sunnah bid'ah. Bercanggah dengan sunnah lawan bid'ah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajis. Itu Nabi sebut. Wajib ke atasmu tu sunnah aku. Maknanya cara aku buat, cara aku baca, cara aku buat amalan. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnah sahabat-sahabat aku khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajis. Kekoh molek dia kata dengan gigi geraham. Kekoh sunnah. Dia nak wayaknya kekoh sungguh, bukan kata kekoh dengan gigi kacil, kekoh dengan gigi geraham dia kata. Disuruh kita pegang kepada sunnah. Jadi antara sunnah yang kita tengok malam ni ialah khutbah pendek, semaya yang panjang. Itulah sunnah Nabi. Namun dalam setengah keadaan khatib boleh memanjangkan khutbahnya sesuai dengan keperluan semasa. Boleh, tidak kata rigid sangat.
Cumanya hak semayan tu kena panjang. Sepatut situlah kena baca ayat panjang. Tapi tak boleh lah kita lepas kau tepuk tegak. Semaya tu nak suruh bangat pasal nak klik pakai nasi je dah. Tidak. Nak lorak-lorak nak klik. Di samping itu imam dianjurkan untuk membaca surah-surah pilihan, antaranya surah Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ini ada di hadis depan. Hadis depan ni hak Nabi suka baca. Ketika semaya jemaah, rakaat pertama dia baca surah Al-Jumu'ah. Rakaat kedua dia baca surah Al-Munafiqun. Kalau buat sini letih, lari rasa orang. Tak, lagi kerak dua apa? Kerak dua mana dia baca surah Al-Jumu'ah, rakaat pertama dia baca sekerak, lepas dia sambung sekerak rakaat kedua. Itu pun ngepek dah. Ni rakaat pertama surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Ataupun kalau pendek sikit surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, dan yang kedua ialah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Faham tak? Sepatutnya, tapi kita pergi semaya di masjid-masjid jarang baca ni tak? Adalah Sabbih dengan Al-Ghasyiyah ni, hal ataka hadithul Ghasyiyah, banyak juga jumpa pergi Kuala Lumpur mana. Tapi baca surah Al-Jumu'ah rakaat pertama, Al-Munafiqun rakaat kedua, jarang tak jumpa lagi tak? Sekat kita duduk semaya jemaah ada. Ada cikgu saya ngaji main mana-mana. Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun. Tak lagi dengar lah. Tak lagi jumpa orang baca ni. Riwayat daripada Nafi' bahawa Abu Hurairah mengimami solat jemaah dengan membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan surah Al-Munafiqun pada rakaat kedua. Tengok Abu Hurairah. Sebab dia sahabat. Dia lah orang yang pikul sunnah, yang memanjangkan sunnah. Sementara hadis Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah semasa solat Jumaat dan solat hari raya. Okey. Raya pula begitu juga. Habis tak? Jadi kita faham dah. Itu kedudukan hadis tadi. Tengok hadis ni pula. Hadis yang keberapa ni? 410. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yawmal jum'ati wal imam yakhutub fahuwa kamasalil himar yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit laysat lahu jumu'ah rawahu Ahmad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bercakap pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, maka dia adalah seperti keldai yang memikul himpunan kitab, dan orang yang berkata kepadanya diamlah, maka tidak ada baginya pahala solat Jumaat. Riwayat Imam Ahmad. Faham tak hadis ni? Hadis ni sebut Ibnu Abbas kata Rasulullah sabda, siapa-siapa dia kecek tika tu imam duduk baca khutbah, supalah dengan hema, supa dengan telda yang duduk piku kitab, yahmilu asfara. Dia nak royak lagu mana ni? Telda ni bodoh. Piku kitab ni beri nampak dia piku saja. Kerti tak? Ilmu ada dalam kitab tu tak masuk ke dia jumpa piku. Jadi orang dia kata kalau kecek teko tu imam baca khutbah supaya kedasan dia kata piku kitab, tapi kitab tu tak lebih nampak kepada dia. Dan disebut orang yang kata diam, orang je tegur, usah ke kecek je tegur. Duk diam kak orang duk baca khutbah ni, kecek apa kak? Pas dia jadi hilang pahala Jumaat. Jumaat dia sah, depan ada huraian disebut Jumaat dia sah, tidak dosa lah dia kerana pergi sembahyang Jumaat, tapi pahala Jumaat kosong. Tapi orang kita banyak kerti. Tengok kan sebelah luar lah, tak kerti lagi tu. Kalau kita pergi sembahyang di mana-mana kalau lupa tu kat duk main tangga tu bobe duk buah. Tapi kita pergi sembahyang pak kita ni mana-mana pun tengok pandang belakang dak, kerti belakang. Tunduk belakang tak kecek.
Dia tak kecek siapa kata dia pun tak boleh. Kalau budak geger pun dia kena celik kelih beri isyarat. Sekat isyarat boleh. Buat gitu ke dia. Kan? Jangan kata, budak duduk dia. Habis kita. Kan? Maknanya kita tengok sini kan Nabi ke dia super hati sungguh khutbah. Sebab itulah isi khutbah tu iman dia kena buat molek biar orang dengar tu padang ngapuh. Sebab kata ada tajuk mana makanlah buah-buahan tempatan. Pak dah bukan apa? Dalam khutbah pada tunjuk dari TV lah. Khasiat buah-buahan tempatan. Dah orang si tu sebut susu takut tu lah. Cari benda-benda khas regohan neraka. Sebut hal-hal maknanya ancamin orang buat maksiat. Itulah ajak orang supaya buat amal ibadat. Pasal kesempatan sikit sangat. Khutbah tu tadi kan dia suruh pendek kan khutbah. Ada penuh masjid tu. Makanlah buah-buahan tempatan. Dia ayat buah timun, apa ni? Dia ayat buah jambu, buah mokteng. Gapo dia pedoh boleh. Pada TV ayat di petang nak cari kesihatan. Pasal apa? Sebab cuba tengok sini. Nak kecek pun dia tahu. Sebab dia kira satu mesej yang penting. Kita tengok dah hadis minggu lepas kan. Bila Nabi dia baca khutbah tidak merah di mata dia. Bersungguh. Supaya dia kata ketua tentera. We are tentera. Supaya nak perang selusur. Okay. Kemudian hadis 411 sebelum kita hurah tadi dah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain marfu'an. Idza qulta li sahibik ansit yawmal jum'ah wal imam yakhthub faqad laghawta. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, jika kamu berkata kepada temanmu diamlah pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, maka kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis lagi yang menceritakan bahawa kecek ketika khatib ataupun imam sedang baca khutbah, pahala jemaah hilang dengan perkataan dia saja. Kita pada dengan kita kalau nampak kecek kita kelih lah. Dia pun berasa pelik. Kecek bawa-bawa kita kelih lama ke dia. Kalau orang tua lah. Kadang-kadang tak faham kita kelih kan. Dia senyum dia gamuk ke kita. Dia tak tahu berapa satu kan. Tapi maknanya biarlah kita nak mana. Kita nak lah kan. Tak boleh kecek. Hilang pahala. Kau tu kali kita kecek. Hilang dengan kita. Jadi kita faham ini, kita tak boleh tegur kan. Nak wayak lepas tu. Ni ulasan dua hadis tadi. Hadis tersebut menerangkan larangan bercakap-cakap semasa khatib sedang berkhutbah. Dua kali sini. Larangan tersebut termasuk juga melarang orang lain bercakap. Larang orang pun tak boleh. Mereka yang bercakap semasa khatib berkhutbah diumpamakan seperti keldai yang memikul sekumpulan kitab. Perumpamaan ini dibuat adalah kerana pelakunya telah bersusah payah hadir solat jemaah tetapi mengabaikan bahagian penting dalam solat jemaah iaitu mendengar khutbah. Serupalah dia kata dengan keldai tadi susah payah pikul kitab. Sikit habuk kitab tu tak boleh masuk dalam apa dada dia. Sebab dia tak boleh baca. Jadi Nabi buat ibarat atau perumpamaan orang hok kecek tek orang baca khutbah lelah saja dia dengan susahnya dia giawanya gapo dia tu nak ambil pahala jemaah. Betul tak? Tiba-tiba pahala dia hilang. Gapo? Kecek. Tu dia. Ulama berbeza pendapat tentang hukum diam semasa khutbah. Ni kita tengoklah dia benda ni dia hukum fiqh ni semua pun dia ada. Tak serupa ulama. Jumhur ulama, kalau kita nak pegang ke pandangan ulama-ulama, kita tengok sini lah. Majoriti ulama, jumhur ulama, termasuk imam 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, menyatakan wajib diam dan haram bercakap atau melarang orang lain bercakap. Ini kita nak pegang. Wajib duduk diam
Kalau kecek haram. Kalau tegur orang pun haram. Ibnu Abdul Bar berkata, menjawab salam ketika mendengar khutbah juga tidak wajib. Walaupun hukum jawab salam ni wajib. Dia nak tunjuk dia Islamik lah, orang faham. Muka baru-baru masuk, kita kata baru-baru nak berhijrah lah kata. Nak jadi warok. Orang dia baca khutbah dia mari lewat. Assalamualaikum. Dia. Mananya? Assalamualaikum tu dia nak bocah. Masa tu tak khutbah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia start alhamdulillah tu baru khutbah. Ni assalamualaikum ni kita duduk ramai-ramai ni. Dia gini. Tidak nanti kau khutbah. Dia ada 2-3 tempat yang dilarang kita bui salam. Tak sunat pun bui salam, dia tak wajib jawab. Di antaranya majlis ilmu supaya ni. Ingat? Ada ngajar dulu. Dia duk mengajar ni. Matilah kek-kek tak lebal juga dia. Jadi ada baru sapa, baru sapa sana. Senyap masuk cakap. Gua nak masuk tak salam. Sedap dia. Dia tu mengajar. Dia tak reti je. Kak budak baru hari tu kak. Buat salam boleh tak reti juga. Singih nyayo ke dia kena marah. Padahal tu budak tu. Dah tak lebah pun tak reti juga. Dia ingat kebuli-buli misalnya belakang. Tiga mesyuarat. Ni. Kalau cikgu mesyuarat kita kata, mesyuarat guru. Orang baru sapa dia kena masuk senyap-senyap. Sebab apa dia tak sila ganggu. Orang tu fokus. Dia bercaps. Dengan penuh agenda besar ni. Maksudnya, Assalamualaikum. Habidah. Selain tempat makan. Orang tengah makan. Orang tak bisa salam juga. Itu dia antara. Adalah. Kita mengaji. Pak dia akan jumpa. Tempat-tempat ia dilarang mui salam. Okay. Namun ulama mengharuskan menggunakan isyarat untuk melarang orang bercakap. Sebut tadi. Budak-budak geger. Kita paling jelek. Buat gini ke dia. Situ dia. Boleh isyarat. Ulama juga mengharuskan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nama baginda disebut oleh khatib. Boleh. Misalnya dalam khutbah sebut dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kita boleh tak? Kita boleh. Tapi janganlah dengar orang panggil suara dia juga. Selawat kokoh. Begitu juga diharuskan mengaminkan apabila khatib membaca doa. Tempat kita ni tidak bunyilah mana. Jangan amin dengan dia. Sebab kita nak keluar daripada khilaf ulama. Sehingga ada ulama kata mengamin pun termasuk dalam kecil juga. Jadi kita baik lagi ya. Ni orang-orang Kelantan kita ni reti. Bila khutbah kedua baca doa kan, pupuk kita tak ada tangan. Ini salah satu daripada tempat doa yang tidak sunat angkat tangan. Orang Kelantan kita pergi mana-mana pun Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Tu ini katalah. Kita boleh juga kita kalau nak kata amin, amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Tidak sunat angkat tangan. Sebelah luar kalau kita tengok bila ini kata Allahumma ighfir lil muslimin amin. Wow angkat tangan boleh. Larangan bercakap ketika khutbah bukan sahaja berdosa, malah menyebabkan pahala solat jemaahnya gugur. Walaupun solat jemaahnya sah. Semaya sah. Apa makna sah? Tak dosa dah ya. Tak pergi semaya jemaah tu dosa. Tapi dia pergi semaya jemaah, lepas tu dia pergi kecek ketika orang khutbah. Pahala semaya jemaah tak boleh, dosa je tak ada. Tengok dalam buk cantik tiap lekat tu, dalam buk senara orang-orang yang tak mari semaya jemaah berdosa, dia tak ada dalam tu. Tapi pahala orang-orang mari jemaah, hari Jumaat baru ni, tak ada dia. Apa tak ada ni? Dah muka cek, mereka kata. Dulu kita pergi awal lagi hari tu dia kata. Saja kek apa? Kek kecek. Ada salah ni? Boleh?
Dah lah kita masuk majlis dah kadang-kadang. Iyalah kita kalau sekiranya benar tu dia kira tu imej dan kita duduk kita hadir di situ dah. Kita nak semaya di situ duduk dalam majlis dia tu kan. Tak boleh dia kira kecil juga tu. Dia start daripada TB bila tu khatik bangun caca tu alhamdulillah dia kata tu kita bos stop. Tak boleh kecil dah tu. Tapi orang kita banyak kerti tak. Kalau kita duduk semua tak dengar apa kecil lah. Ada juga orang tua ni. Okey. Tak apalah kita kerti dah ni benar tak? Hadis seterusnya wa an Jabir qala dakhala rajulun yawmal jum'ah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub faqala sallaita qala la qala kum fasalli rak'atain. Belai-belai tak ni tengok dah. Kita nak tengok hadis ni duk tengah baca khutbah lagu mana Nabi. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya seorang lelaki masuk pada waktu solat jemaah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Maka baginda bertanya, Nabi duk tengah baca khutbah tu kan? Dia katakan dia duduk hura satu benda. Tiba-tiba dia tengok orang baru masuk, dia pergi berhubung dengan orang tak ni. Faham ni? Dia tanya orang tu, "Sudahlah kamu solat?" Dia tengok orang ni baru masuk. Orang ni mari nyok. Jam itu baca khutbah sebanyak dia pergi terus duduk. Nabi tanya, semaya dah. Maksud dia semaya tahiyatul masjid. Kan? Bila kita masuk ke masjid, kita sunat semaya tahiyatul masjid. Tapi sunat setara tu berdasar kepada hadis tadi, inilah setengah ulama kata, kalau dia tidak berdosa pun dia kata benda yang berat. Kalau kita masuk masjid, kita tak semaya tahiyatul masjid. Faham tak? Jadi siapa ke Nabi duduk baca khutbah, duduk menghura satu dalam huraian khutbah dia tu tak? Membicarakan satu benda yang penting, yang mustahak. Tiba-tiba ada orang tu baru masuk, dia kata semaya dah kau, dia pakai duduk selalu tu. Nampak tak? Maka baginda bersabda, orang dia jawab tak. Nampak sini boleh kecek ni. Pasal benda ada hajat tak? Nabi kata berdiri, bangun caca. Semaya 2 rakaat. Nampak tak? Hadis ini menerangkan kepentingan salat tahiyatul masjid. Punya tahiyatul masjid ni boleh semaya sehingga waktu tak boleh semaya pun boleh semaya. Nampak tak? Waktu tahrim lepas semaya asar. Lepas semaya asar kita haram semaya sunat. Ingat dah? Tak boleh nak semaya sunat lepas semaya asar ataupun lepas semaya subuh sebelum naik matahari. Tiba-tiba kalau kita nak masuk masjid, kita boleh semaya. Contohnya kita mari awal ngolik tak masuk. Kita nak mari Jubbal ataupun kita nak mari Apatika. Kita naik atas masjid, kita semaya dulu tahiyatul masjid. Walaupun waktu itu waktu tahrim. Faham tak? Ataupun kita tu kita balik, kita klik semaya subuh. Subuh ada lagi. Tapi kita lepas semaya subuh, siapa sekat jalan, kita tinggal anak koci. Kita naik semula atas masjid, kita sunat juga semaya tahiyatul masjid. Walaupun tak ada orang buat lagu ni. Siapa dia? Tapi nak ayat boleh. Kita naik atas masjid, nak ambil anak koci, semaya dulu tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid maknanya kita hormat kepada masjid. Faham? Penting setara mana ni tengok. Nabi duduk tengah khutbah pun dia berik khutbah dia. Semaya dah kau. Doa lagi dah kau. Semaya dulu 2 rakaat. Apa dah? Hadis ini juga menunjukkan bahawa dianjurkan solat tahiyatul masjid sekalipun khatib sedang berkhutbah. Yang ada walaupun khatib sedang baca khutbah tu perlu didengar, sunat kita semaya juga tahiyatul masjid. Kalau kita sapa lewatlah, sapa tu orang duduk tengah khutbah tu lah.
Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur lelaki yang masuk ke masjid ketika baginda sedang berkhutbah menunjukkan bahawa solat tahiyatul masjid boleh dilakukan pada bila-bila masa, termasuk ketika khatib sedang berkhutbah dan pada waktu yang dilarang solat, waktu tahrim sebut tadi. Ada dua tempat. Dua waktu, tiga sebenarnya. Ada sekali ketika matahari tegak sebelum masuk zuhur. Tapi tak begitu. Ketika matahari terik. Hukum solat tahiyatul masjid adalah sunat muakkad. Kalau bunyi sunat muakkad, sunat yang sangat diberati. Menurut kesepakatan ulama, tidak wajib, mana tak dosa. Tapi dia berat. Yang sangat-sangat dituntut. Sementara itu ulama berbeza pendapat tentang hukum seseorang yang masuk ke masjid ketika khatib berkhutbah tu tinggal. Adakah perlu menunaikan salat tahiyatul masjid terlebih dahulu atau terus duduk mendengar khutbah? Ni ada juga ulama ni beza pendapat. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, kita ni, Imam Ahmad Hanbali dan sebahagian ahli hadis, disunatkan salat tahiyatul masjid walaupun khatib sedang membaca khutbah. Imam Malik dengan Abu Hanifah, mazhab Maliki dengan Hanafi ni, berpendapat bahawa perlu duduk dan tidak perlu solat tahiyatul masjid. Walaupun solat tahiyatul masjid itu dikira sunat muakkad, tapi dalam keadaan ini dia kira lebih utama dengar khutbah lagi. Pendapat dia. Nampak mana? Jadi kita pakai hak kita. Sama berat ni, sama-sama dua. Dua adik kata patut semaya tahiyatul masjid, dua adik hak kata tak payah. Maliki dengan Hanafi, dia kata tak payah. Kita ni dengan Hanbali. Faham? Okey. Hadis tersebut juga menunjukkan khatib harus bercakap perkara yang tidak berkaitan dengan khutbah sekiranya ada keperluan, seperti meminta para ahli jemaah memenuhi ruangan hadapan. Boleh. Tapi kalau tu khatib tu imam buat lagi tu bunyi pelik dah. Dia duduk tengah royak malah. Dia duduk baca apa? Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah kita sentiasa menjaga amalan-amalan kita. Mari depan sikit ni. Apa ni tak masuk depan ni. Boleh lagu tu. Kau bunyi pelik lagu tu. Cikgu rasa bunyi pelik lagu tu. Tak ada apa. Tapi dia kata boleh. Boleh jika ada perlu. Disebut sini. Menurut tu kacak-kacak, kita royak. Bunyi orang duduk ambil semaya gora. Asal sikit pahit tu, jimat air. Boleh. Kalau ada dia kata benda perlu dah. Berapa minit lagi? Dia pukul berapa? 28. Wa an Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ah suratul jumu'ah wal munafiqin, rawahul Muslim. Ini tadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam solat Jumaat surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Ini riwayat Muslim. Tengok hadis lagi pula. Walahu anin Nu'man bin Bashir kana yaqra'u fil 'idain wa fil Jumu'ah sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Dalam riwayat Muslim yang lain dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, baginda membaca pada solat dua hari raya dan solat Jumaat sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah. Raya pula lagu tu juga. Dua hadis tersebut menjelaskan tentang surah yang dianjurkan dibaca dalam solat Jumaat. Hadis 413, Ibnu Abbas menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan surah Al-Munafiqun pada rakaat kedua. Tak diulah dah tadi. Hadis 414 pula menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan surah Al-Ghashiyah pada rakaat kedua. Bakalinya tu email dia tidak hafal bakali Al-Jumu'ah tu dah.
Tapi Al-A'la pun jarang dia ni tak. Duk semayang juluk tu sekali habuk tak ada tak. Kata tak? Sabbisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasjad. Jadi berkali bahasa panjang kata tu. Kalau baca surah Al-Jumu'ah tu kau panjang. Hal tersebut menunjukkan bahawa disunatkan membaca surah-surah tersebut dalam solat Jumaat. Apa? Antara kelebihan surah Al-Jumu'ah adalah kerana menyentuh tentang kewajipan solat Jumaat serta mengingatkan kepada nikmat Allah, termasuk perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalan terhadap orang yang menentang risalah yang dibawanya. Dalam surah Al-Jumu'ah tu dia ada idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Apabila diserukan kamu untuk pada hari Jumaat, maka hendaklah kamu pergi mengingati Allah dan tinggalkan urusan jual beli. Itu maknanya dalam ayat tu ada sakut paut dengan hari Jumaat. Sementara surah Al-Munafikun membicara tentang sifat orang munafik yang perlu dijauhi serta peringatan harta benda yang boleh melalaikan. Jadi dia suruh kita peringat benda gitu. Kelebihan surah Al-A'la pula dan Al-Ghashiyah adalah kerana kedua-dua surah ini memfokuskan kepada penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala selain menyeru manusia agar sentiasa mengingati Allah. Ada mesej yang dia nak sabar. Sebab itulah hari Jumaat tu dia kira hari raya mingguan bagi orang, bagi umat Islam. Begitu juga hari raya. Kalau kita tengok ni pelik, hari raya ni hari orang gembira. Hari orang yang Tuhan beri peluang untuk sehingga puasa pun dia marah hari tu. Dia suruh kita makan, minum, suruh kita ziarah, hidup. Dia suruh bersukaria. Tapi bersukaria tu dalam batas agama. Sebab apa? Duk tengok bersukaria ke dia sunat lagi baca surah ni. Surah Al-A'la, surah Al-Ghashiyah bukan surah gembira ni. Surah ni royak tentang kebesaran Allah, tentang hari kiamat, macam-macam lagi. Azab kubur gapo disebut dalam itu. Maknanya dia nak royak kita ni, mana suka-suka pun ada berik dia. Kalau tidak apa dia disunat dia baca surah ni. Hari raya pula. Selain solat Jumaat, kedua-dua surah ini juga dianjurkan dibaca pada solat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebab tu kalau tengok raya kan masjid negara ke apa, acak kali dia baca surah Al-A'la dengan Al-Ghashiyah. Pasal ada hadis. Kan. Dianjurkan juga membaca dengan suara yang nyaring dan jahar. Jahar ni maknanya suara gerah lah. Bersesuaian dengan suasana jemaah yang ramai. Okay. Masih lagi sah? Dah mulai bunyi. Dah mulai kita berhenti sini. 415.